Anda masih lagi menonton Betina Wani bersama saya Najib Arif. Epidemik membawa maksud penyakit berjangkit yang mudah merebak dalam kalangan penduduk sesuatu kawasan pada waktu yang sama. Epidemik juga membawa maksud wabak yang menyerang sekumpulan manusia atau komuniti. Dan terma ini digunakan sekitar tahun 1600 apabila berlakunya wabak dalam kelompok komuniti membabitkan orang Greek dan istilah itu masih kekal sehingga ke hari ini. Dan hari ini merupakan hari kesiapsiagaan epidemik sedunia yang disambut setiap 27 Disember dan untuk membincangkan lanjut saya ingin bersama dengan Dr. Koh Swee Keng iaitu pakar dasar kesihatan awam yang bersedia pada ketika ini. Doktor, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, hari kesiapsiagaan epidemik sedunia ini, mengapa penting untuk kita ada hari seperti ini untuk kita bukan sahaja mengingatkan kepentingan dan juga kepentingan kesiapsiagaan tapi juga plan strategik dan juga tahap kesediaan kita berdepan dengan epidemik, mungkin juga pandemik juga. Hari kesiapsiagaan epidemik ataupun International Day of Epidemic Preparedness ini merupakan kali pertama dan tahun pertama dunia menyambuti perayaan Hari Epidemik Kesiapsiagaan Epidemik pada hari ini. Sebenarnya kalau kita tengokkan ceritanya kan, Duta Vietnam, negara Vietnam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun United Nations telah mengemukakan satu usul untuk Hari Kesiapsiagaan Epidemik lebih kurang 2-3 minggu yang lalu pada bulan Disember di United Nations General Assembly dan telah diluluskan oleh semua anggota-anggota dan negara-negara yang merupakan ahli kepada TBB. Jadi ini merupakan kali pertama dunia menyambuti Hari Kesiapsiagaan Epidemik. Antara kebaikan ataupun manfaat daripada Hari Kesiapsiagaan Epidemik ini adalah untuk meningkatkan kesedaran umum dan juga kesedaran daripada di kalangan ahli politik dan juga pemimpin-pemimpin negara di seluruh dunia mengenai betapa pentingnya kesiapsiagaan untuk epidemik dan juga untuk mengukuhkan sistem kesihatan di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang mereka mempunyai tanggungjawab untuk Tetapi kita harus perhatikan juga, Najib, bahawa kalau hari ini tidak langsung wujud, mungkin tak ada masalah sangat sebab seluruh dunia sekarang mengetahui dan memahami tentang kepentingan untuk kesiapsiagaan untuk epidemik dan mereka faham bahawa adalah sangat penting dan mengukuhkan sistem kesihatan kita untuk membendung wabak COVID sekarang dan juga wabak-wabak yang mungkin akan datang juga. So jadi kalau kita tak ada hari ini pun, saya rasa kerajaan-kerajaan dan pemerintah-pemerintahan dan pemimpin-pemimpin di seluruh dunia ini juga akan mengetahui tentang kepentingan untuk menjaga kesihatan penduduk-penduduk di negara-negara mereka. Dalam konteks Malaysia ini sudah pastilah sektor penjagaan kesihatan itu boleh kita sifatkan antara yang terbaik juga di dunia kan, cara kita menyediakan penjagaan kesihatan. Tapi bagaimana untuk hari ini diingati sebagai satu cara ia boleh memperkasakan kepada sistem kesihatan sebuah negara yang lebih baik dalam menghadapi epidemik mahupun pandemik sendiri, Doktor? Kita boleh gunakan hari ini sebagai titik permulaan untuk satu proses untuk mentransformasikan, mengukuhkan ataupun mereformasikan beberapa ciri-ciri ataupun unsur-unsur ataupun elemen-elemen di dalam sistem kesihatan negara Malaysia. Pertama sekali kita boleh tengokkan apakah kita boleh buat untuk membendung wabak ini sekarang dan juga mengukuhkan tema-tema syarat perkhidmatan untuk para petugas barisan hadapan seperti doktor, jururawat, paramedik, ahli pegawai farmasi dan sebagainya. Bukan saja untuk wabak ini tetapi untuk wabak-wabak yang akan datang di masa depan. Yang itu apa yang kita boleh buat yang pertama, menjaga kebajikan mereka yang sedang menjaga kebajikan kita. Yang itu cara pertama kita boleh gunakan hari ini untuk sebagai titik permulaan lah untuk menjaga dengan lebih rapi mereka petugas barisan hadapan yang menjaga kebajikan kita. Cara kedua kita boleh gunakan hari ini sebagai titik permulaan juga untuk menengokkan ataupun lagi mengukuhkan lagi sistem kesihatan kita dari beberapa segi. Maksud saya, macam manakah primary care, secondary care dan tertiary care ataupun penjagaan dari segi klinik kesihatan ke hospital besar, macam mana kita boleh tingkatkan lagi perjalanan untuk seseorang rakyat Malaysia dari sini ke sana dan kemudian balik ke klinik kesihatan supaya penjagaan mereka dari segi epidemik, penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit boleh dipertingkatkan lagi. Dan cara ketiga,
Bagaimanakah cara untuk negara Malaysia termasuk dengan negara-negara lain untuk membiayai sistem perkhidmatan kesihatan kita ataupun penjagaan kesihatan? Sebab penjagaan kesihatan ini bukan percuma. Kita harus memobilisasikan ataupun mencarikan dana-dana yang mencukupi bukan saja daripada sumber cukai, bukan saja daripada sumber insurans, bukan saja daripada sumber out of pocket ataupun daripada duit saku ataupun wang saku seseorang penduduk di Malaysia. Tetapi apakah cara-cara untuk kita membiayai penjagaan kesihatan negara kita secara sistematik dan juga secara jangka masa panjang. Inilah tiga-tiga caranya, Najib, untuk kita menggunakan hari ini sebagai titik permulaan untuk mengukuhkan sistem kesihatan kita untuk mengawal penyakit berjangkit ataupun epidemik dan juga penyakit bukan berjangkit. Itu juga membawa kepada pemikiran kita untuk bersiap sedia dalam berdepan, bukan sahaja pandemik dan juga pandemik, tapi juga bagaimana soal kesediaan kita dari sudut teknologi sebagai contoh, kerana ini penting untuk membantu R&D kita, bukan sahaja menghasilkan ubat-ubatan tapi juga mungkin mengesan sebarang kewujudan wabak baharu dan sebagainya, kan doktor? Betul. Sebab kesiapsagaan untuk epidemik ini, kalau kita boleh melaburkan lebih banyak dana kepada kesiapsagaan epidemik ini, ia juga akan dapat membantu membentuk ataupun menghasilkan lebih banyak peluang pekerjaan. Kalau kita ada lebih ramai saintis, para penyelidik dan sebagainya, ini juga boleh mengukuhkan ekonomi kita. Tapi kita balik kepada isu sains, Najib. Dari segi sains, apa yang kita boleh buat untuk kesiapsagaan epidemik ini, menghasilkan test kit, Institut Perubatan, Penyelidikan Perubatan ataupun Institute for Medical Research INR di Malaysia yang telah pun berusia lebih kurang 100 lebih tahun di Malaysia, antara institut yang pertama di seluruh dunia untuk menghasilkan test kit ataupun kit ujian yang boleh mengenal pasti COVID dari awal lagi lebih kurang bulan 2 tahun ini. Jadi kalau kita memperkukuhkan lagi sistem R&D kita ataupun pendidikan dan penghasilan kita dari segi kit ujian ataupun vaksin ataupun ubat-ubatan, ia akan membantu negara Malaysia untuk menghadapi epidemik bukan saja sekarang tetapi epidemik yang akan datang juga. Doktor, terakhir sekali, ini sudah banyak kali kita bincangkan, tapi apa untuk kita ingatkan kembali, apa yang kita banyak belajar daripada penularan COVID-19, doktor? Ada dua pengajaran iktibar yang kita boleh dapati daripada tahun pertama negara Malaysia melawan COVID. Nombor satu, kesihatan itu tidak boleh bergantung pada Kementerian Kesihatan sahaja. Kalau kita tengokkan, kita perlukan satu pendekatan all of government. Maksud saya, seluruh kerajaan ataupun semua agensi-agensi kerajaan adalah bertanggungjawab untuk kesihatan. Seperti Ministry of Human Resources ataupun sumber tenaga manusia yang bertanggungjawab untuk kesihatan pekerja-pekerja asing yang berada di negara Malaysia. Kalau kementerian tersebut menjalankan tugas mereka dengan lebih elok, maka kesihatan pekerja-pekerja asing di negara Malaysia akan terjamin. Kalau kita tengokkan kementerian lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kementerian untuk Internal Security ataupun Immigration dan sebagainya, semua dan masing-masing agensi-agensi tersebut bertanggungjawab untuk meningkatkan kesihatan seluruh rakyat Malaysia, bukan sahaja Kementerian Kesihatan. Yang itu ajaran kita yang pertama. Ajaran kita yang kedua, teknologi, sains, ubat-ubatan, doktor dan hospital tidak mampu untuk menjaga kesihatan seluruh rakyat Malaysia kalau rakyat Malaysia tidak menjaga kesihatan diri mereka sendiri. Maksud saya, walaupun vaksin akan tiba pada masa yang terdekat dan harapan saya dan harapan semua pakar kesihatan awam bahawa segala rakyat Malaysia akan menerima vaksin yang selamat dan efektif, tetapi kita tak boleh lalai, tak boleh alpa. Kita harus menjaga kebersihan diri, membasuh tangan, memakai pelitup muka, mengamalkan percarakan sosial, tak keluar rumah kalau sekiranya tak betul-betul tak perlu. Jadi pendekatan ke diri adalah sangat penting untuk menjamin kesihatan dan kita tidak boleh bergantung pada vaksin, ubat-ubatan, doktor dan hospital saja. Inilah dua pengajaran yang ataupun iktibar yang sangat penting dan sangat kita boleh katakan jangka masa panjang, long term untuk Malaysia selepas tahun pertama kita bersama-sama membendung wabak ini. Okey, Doktor, terima kasih kerana mengulas perkara tersebut. Penting untuk orang ramai rakyat Malaysia khususnya mengetahui apakah pengajarannya kepada kita dan bagaimana Hari Kesiapsiagaan Epidemik Sedunia ini disambut dan signifikannya kepada sektor penjagaan kesihatan di Malaysia. Dr. Kos Wee Keng, pakar dasar kesihatan awam. Terima kasih.